Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa'dika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-147, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah kamu sekali-kali termasuk dalam golongan orang yang ragu-ragu. Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, jangan sekali-kali kamu termasuk dalam golongan orang yang ragu-ragu. Al-Baqarah ayat 147. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang saya muliakan, alim ulama, para asatizah, pengerusi Masjid Al-Fatih Serdang, seluruh ahli kuasa, pegawai-pegawai masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian. Yang pertamanya, ini bukan suara saya yang sebenar. Dipaksa-paksa bercakap, suara dah tak ada. Jadi mudah-mudahan bila dah suara macam ni, pihak masjid faham apa maksud ustaz. Tak faham? Letaklah ayat kat sini. Ceramah tak ada ayat dalam suara macam ni. Ada? Nak habaq suruh letak ayat je. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, keajaiban hati da'i, tajuk ceramah kita pada malam ini. Apabila kita sebut tentang hati ini, hati ini adalah merupakan sesuatu yang sangat complicated. Hati kita ni dia berbolak-balik. Hati kita ni dia berubah-ubah.
Jadi kita diajar dengan di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka dalam riwayat Sahih Bukhari, ya muqallibal qulub, wahai hati yang berbolak balik, tsabbit, wahai Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Dalam riwayat yang lain sebut, disambung hujungnya, wa ta'atik, untuk mentaatimu. Wahai Allah yang menjaga hati yang berbolak balik ini, tetapkan hatiku di atas agamamu, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, kita punya hati masing-masing kita tahu. Disebut dalam riwayat hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ala fil jasadi mudghah, ingatlah di dalam tubuh manusia ada seketul daging, idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila baik daging yang seketul ni, maka baiklah seluruh anggota badan. Baik daging seketul ni, mata jadi baik. Baik daging yang seketul ni, telinga jadi baik. Baik daging yang seketul ni, maka mulut jadi baik. Baik daging seketul ni, tangan jadi baik. Baik daging yang seketul ni, kaki jadi baik. Baik daging yang seketul ni, semuanya akan jadi baik insya-Allah. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila rosak daging seketul ni, maka rosaklah seluruh anggota badan kita. Rosak daging seketul ni, rosak mata. Rosak daging seketul ni, rosak telinga, rosak mulut, rosak tangan, kaki dan segala-galanya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah oleh kamu bahawa daging yang seketul itulah namanya hati. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, malam ni kita nak tahu hati kita ni lagu mana. Kalau saya tegur malam ni, boleh terima tak hati tu? Kan lepas ni menyampah terus, tak mau panggil ceramah dah. Kalau saya bercakap, saya tegur malam ni, boleh terima tak hati? Kalau saya minta bangun mai duduk dekat-dekat saya, hati boleh terima tak? Bangunlah sekarang. Disiplin adab menuntut ilmu, saya sebut nama kitab satu-satu. Adab duduk dekat dengan guru yang mengajar. Bagoi hati orang sini. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, macam mana sahabat-sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka penuhkan lompong-lompong kosong. Dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari, sahabat nampak ruang kosong, dia duduk celah kosong tu. Itu suasana adab menuntut ilmu. Kita belajar kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita belajar kitab Syiarus Salikin, terjemahan daripada Lubab Ihya yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala. Kita belajar kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, lalu disyarah, diberi nama Hidayatus Salikin oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kitab Adab Menuntut Ilmu dalam Ta'lim wal Muta'alim. Begitu juga dengan banyak kitab-kitab yang lain. Dia sebut di sana, di antara adab menuntut ilmu, hendaklah engkau duduk hampir dengan guru yang mengajar. Jangan ustaz ni je, ustaz lain pun nanti kena duduk macam tu juga. Kesian saya tengok satu Malaysia saya berjalan, merata Masjid Surau saya ceramah,
Saya tengok kuliah-kuliah maghrib pakat duduk melengkung kot dinding tu. Depan ni kosong. Sangka baik, yang penuh dekat depan tu semua jin Islam. Kesian ustaz yang mengajak macam bercakap sorang-sorang. Berbaloi tak jemput ustaz ni malam ni? Keajaiban hati. Tengok malam ni kecil hati ke berbesar hati? Kan? Nak cerita bab hati ni. Kalau ustaz ceramah, ustaz tegur kecil hati, maknanya hati kita tak ada keajaiban. Malam ni kena lapang dada sungguh-sungguh. Boleh ayah-ayah? Boleh ibu-ibu? Sebab kebanyakan ustaz yang ceramah, bila ustaz tu tegur, kita jarang hati kita boleh nak terima. Sagi balik kita duduk kedai kopi, kita hurai pasal ustaz tu pula. Ustaz tadi mengajak tak bagus. Kan? Ustaz tu, ustaz yang ceramah malam ni mulut laser. Kan? Tak, bukan cerita orang sini, ni orang tempat lain. Ada juga Masjid Al-Fatih Serdang belah-belah Eropah. Bukan dekat sini, dekat Eropah tu. Sini alhamdulillah 2x5. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, punya nak jaga hati ni, kita nak jaga hati kawan kita, kita nak jaga hati bini kita, bini nak jaga hati suami, mak bapak nak jaga hati anak-anak. Sampai kita tak berani cakap benda betul. Kan? Sampai kita tak berani nak menyampaikan perkara yang hak. Sebab salah dalam menjaga hati orang. Kadang-kadang kita jaga hati sampai tak apalah, yang penting dia tak kecil hati dengan kita, walaupun masa kita jaga hati dia, Allah sedang murka dengan kita. Contoh, tetamu mai rumah, elok tetamu masuk 5 minit dengar azan dekat masjid. Kita nak layan tetamu tu ke, kita nak tinggal dia pergi semayang ke, kita nak ajak dia pergi semayang sekali? 3 pilihan. Kita nak layan tetamu tu ke, ataupun kita nak tinggal dia ke pergi semayang, ataupun kita nak ajak dia pergi semayang sekali. Tapi selalunya kita bukan ajak pergi semayang sekali, selalunya kita layan dulu, betul? Sebab jaga hati tetamu. Lepas tu kita pandai keluar fatwa sendiri. Dalam Islam memang melayan tetamu diutamakan. Kepala otak hang. Kan? Tak. Memanglah Islam suruh kita muliakan tetamu, tetapi bila masuk waktu solat, sebagai seorang orang yang ada ilmu, orang yang faham agama, tugas kita berdakwah. Di antara dakwah kita, kita ajak tetamu pergi semayang jemaah di masjid sekali. Sepatutnya. Betul. Dalam hadis sahih Bukhari, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi Ummul Mukminin, dia kata, kami duduk bersembang-sembang dengan Nabi. Tengah kami duduk bersembang-sembang dengan Nabi, tiba-tiba kedengaran suara azan. Bila dengar suara azan, Nabi bangun tinggalkan kami, seolah-olah Nabi tak kenal kami. Saya ulang hadis tu. Hadis sahih Al-Bukhari. Kata Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kami duduk bersembang-sembang dengan Nabi. Tengah bersembang dengan Nabi, tiba-tiba dengar suara azan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami, seolah-olah baginda tak kenal kami. Faham ke tak? Jadi, ialah Nabi kalau dia tinggalkan orang, orang pasti ikut dia, betul? Kita kalau tinggal tamu, agak tamu nak ikut tak? Payah. Jom azan dah, kita pergi masjid dah azan. Wah, tak apalah, hampirlah dulu. Habis takkan nak duduk kat rumah ni dengan bini aku? Tanya kat dia kan. Ataupun dia mai dengan bini dia, dia kata tak apalah, hampir dulu. Dulu aku dah pergi dah, aku nak ajak hampir sekarang. Oh, dia kata seluar aku tak bersih. Tak apa, rumah aku berlambak kain pelikat hang nak salin. Lah, dia kata rumah hang ada kain pelikat pula dah. Itu dakwah.
Jangan jaga hati orang, tak tentu tempat, tak tentu punca. Sehingga kan kita jaga hati manusia sampai mengundang kemurkaan Allah. Faham? Jaga hati bini. Takut nak tegur bini. Dah tahu dah. Suami ni dia tahu. Bila isteri dia buka aurat, isteri dia berdosa dan dia berdosa. Betul? Kalau isteri tutup aurat sempurna, suami pula pakai seluar pendek, suami berdosa, isteri tak berdosa. Tapi kalau isteri buka aurat, isteri berdosa, suami pun berdosa. Sebab apa? Sebab isteri di bawah tanggungjawab suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin bagi wanita, tanggungjawab. Tahu dah. Tapi kadang-kadang bini kita bila keluar elok pakai tudung, tapi bila dia keluar nak sidai kain, dia pakai serkup kepala tu, dia pakai t-shirt lengan pendek. Kita nak bercakap pun kita rasa tak tergamak, pasal takut dia kecil hati. Jaga hati bini tak kena tempat. Dan bila kita tak berani cakap benda betul, takut nak jaga hati orang, takut orang kecil hati dengan kita, maka pada masa tu kita tahulah hati kita pun macam mana. Betul? Susah tuan-tuan. Balik malam ni dengan kepiah atas kepala, dengan baju Melayunya, dengan kain plekat, dengan jubahnya, nampak selisih budak-budak duduk tepi lombong tu, duduk merendek berkapal, 2 ekor merpati liar. Kalau bahasa lembut sikit, 2 ekor buruk makyeh. Kan? Duduk berkepit dekat dalam gelap. Kita nampak. Kita nak pergi, Assalamualaikum. Awak berdua dah kahwin belum? Kalau belum, balik sekarang. Susah sangat ke? Bukan nak suruh bercakap macam ustaz cakap berceramah tu, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Bukan nak suruh lagu tu depan budak-budak tu. Kan? Tanya, hampa dah kahwin belum? Belum kahwin, balik. Encik sibuk apa? Dia jawab kan. Bapak saya pun tak kata apa. Ni pak tiri hang, kata kat dia. Kan? Kata kat dia, ni yang pak tiri hang mai. Tak berani tuan-tuan. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, punya besar masjid ni katanya kosnya 5 juta. 5 juta kos. Tu pun nyaris bumbung nak runtuh. Hampa ingat aku tak tahu cerita ke? Kan? Nah, tak apalah. Punya besar masjid ni, kita dengan 5 waktunya, lepas mayang dengan mengaji Quran. Imam tadi yang bimbing tadi. Tuan Imam tadi yang bimbing. Bagus tuan-tuan. Yang saya jumpa di negeri belah selatan saja yang lepas semayang buat ngaji Quran ni, satu-satu macam tadi ikut ramai-ramai. Negeri belah utara ni tak tahulah, ini first time saya jumpa masjid ni. Bagus tuan-tuan. Kalau di Johor kebanyakan masjid buat. Tapi tuan-tuan, apakah kita sangka dengan kita sembamkan dahi kita atas tikar semayang, dengan Al-Quran yang kita baca, Allah akan berikan syurga, sedangkan lombong depan masjid kita menjadi tempat maksiat? Jawab. Kita nak kata apa? Allahu Rabbi. Saya nak ajak fikir malam ni. Di masjid saya bertugas dulu, Tok Imam. Dulu saya bertugas di tahun 2000. Saya bertugas di Masjid Pusat Bandar Haikom, Seksyen 27 Shah Alam, Masjid Al-Munawwarah. Kami, imam dengan jawatan kuasa masjid, waktu malam je kadang-kadang kami kumpul 3-4 kereta, kami pusing kawasan Seksyen 27 tu. Nampak kapal tahan ambil bawa pergi masjid. Sekarang bagi kata dua. Hang nak selesai dengan pihak masjid ke hang nak kami serah dekat pejabat agama? Dia kata selesai dengan masjid. Baik, kalau nak selesai dengan masjid, hang kena datang kuliah dekat masjid selama 7 minggu berturut-turut. Bagus tak sistem tu? Atas inisiatif kita orang masjid.
nak didik mereka ni, wajib datang kuliah maghrib. Kami tak nampak muka hang. Hang sampai masjid, kami letak buku kat depan, hang kena sign kedatangan. Hang datang 7 minggu berturut-turut, datang tiap-tiap kuliah maghrib kami, anggap kes selesai. Bagus tak? So saya bagi contoh, kalau pihak masjid nak buat, betul? Buat tuan-tuan. Sebab apa? Itu kewajipan. Nisbah kepada Serdang ni, yang akan pertama ditanya selain daripada pemimpin-pemimpin masyarakat, selain Datuk Imam, ni yang kita ada ilmu pakat mengaji ni akan dipersoalkan di mahkamah Rabbul Jalil pada hari kiamat nanti. Betul? Jadi sebab tu kita kena ingat, benda ni semua pokok pangkal hati kita. Pokok pangkal hati tu, ayat pokok pangkal hati tu, biar kena tempat. Ada orang dia pakai seksi, dia kata, astaghfirullahalazim, awak tak takut dosa ke pakai seksi lagu ni, buka aurat? Dia jawab, pokok pangkal hati, dia kata. Yang penting hati. Kenapa Encik ingat saya pakai seksi, hati saya tak baik ke? Oh, kalau macam tu telanjang. Awak telanjang, jangan pakai apa, orang tanya kenapa telanjang. Oh, yang penting iman I di sini. Siap tunjuk dada ni. Walaupun I telanjang, tapi iman I di sini. Kita kan selalu guna perkataan tu kan, yang penting hati. Bila sebut ayat yang penting hati, seolah-olah segala-gala jadi halal. Betul? Ayah-ayah, ibu dirahmati Allah sekalian, sebab tu kita kena ingat, ada orang, saya tegur budak perempuan dekat pasar raya, dia jadi sales girl dekat tempat jual tudung. Dia tak pakai tudung. Dia panggil, bang, beli tudung bang, cantik, bagi dekat girlfriend, dia kata. Saya kata dekat dia, hang pakai lagi cantik, saya kata. Hang jual tudung tapi hang tak pakai tudung. Kan? Sebelum hang dipakaikan dengan tudung saji atau tudung periuk, baik hang pakai tudung tu. Dia kata apa dekat saya? Abang ingat yang pakai tudung tu baik sangat ke? Abang ingat saya yang tak pakai tudung ni jahat sangat ke? Saya kata dekat dia, awak biar betul. Cuba awak tengok ayat awak tadi. Yang pakai tudung ingat baik sangat ke? Pakai saja tudung, Islam kata baik. Betul? Orang pakai tudung, Islam kata baik. Soal perangai dia macam mana, lantak kat dia. Tapi perbuatan memakai tudung tu perbuatan yang baik. Betul? Soal perangai dia macam mana, itu cerita lain. Jadi ada pernah siapa-siapa jumpa orang pakai tudung, astaghfirullahalazim, awak ni asyik pakai tudung je, awak nak jadi apa ni? Ada orang buat lagu tu? Tak ada kan? Kan dia orang tergila apa dia ni kan? Bertaubatlah daripada gejala memakai tudung. Ada orang cakap macam tu. Pakai tudung je, zahirnya baik. Ingat orang tak pakai tudung jahat sangat. Baik, kita tukar pada bahasa yang bagi mudah faham lagi. Ingat yang tak pakai tudung baik sangat. Orang yang tak tutup aurat, maknanya dia lawan perintah Allah. Bila dia lawan perintah Allah, kita tukar ayat. Ingat, orang yang lawan Allah ni jahat sangat. Saya ulang lagi sekali. Abang ingat, orang yang lawan Allah ni jahat sangat. Lagi pening kita tuan-tuan, lawan Allah tapi baik. Pening tuan-tuan nak fikir. Melawan Tuhan tapi baik. Boleh? Dia tak puas hati, dia jawab lagi. Pakai tudung tak ikhlas nak buat apa? Saya kata dekat dia, hang ikhlas tak pakai tudung, dengan ikhlasnya tak pakai tudung, hang dosa. Hang tak ikhlas tak pakai tudung pun hang dosa. Dia tak faham tuan-tuan. Kan? Wajib itu terjemah mudah wajib apa? Paksa. Terjemah bagi mudah wajib tu paksa. Bila Allah paksa, maknanya apa? Bukan kira hang ikhlas tak ikhlas. Pasal apa semayang
yang tak pakai tudung semayang pakai telekung, semayang rambut mengerbang boleh? Allahu Akbar, rambut terbang macam Pontianak harum sambal belacan kan. Orang tegur, pasal apa awak semayang tak pakai telekung ni, tak pakai tudung? Kalau pakai telekung pun tak ikhlas, nak buat apa? Boleh kata lagu tu. Awak ingat yang pakai telekung tu semayang baik sangat. Awak ingat saya yang semayang tak pakai telekung ni jahat sangat. Boleh ayat tu? Pening tuan-tuan. Pening kita dibuatnya. Dulu kita pun setuju ayat tu dulu sebelum ustaz hurai malam ni. Yang pakai tudung tu belum tentu baik. Kita pun setuju ayat tu dulu. Malam ni cuba fikir balik, betul tak ayat tu? Dia tak puas hati lagi, dia jawab lagi budak perempuan ni, dia kata apa? Abang ingat yang pakai tudung tu tentu masuk syurga ke? Ingat saya yang tak pakai tudung ni masuk neraka? Ya, you are correct, I agree with you. Saya bila marah cakap orang putih kan? Saya setuju, saya kata yang pakai tudung belum tentu syurga. Setuju? Yang pakai tudung belum tentu syurga, tapi hang tak pakai tudung confirm neraka setakat hari ni, saya kata. Muka nak teriak tuan-tuan. Tak baik abang kata lagu tu kat saya kan. Padan muka kan, gatai mulut sangat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia diajar dan dia dipahamkan kalau tak ikut perintah Allah pun tak apa, yang penting iman dalam hati. Sesat tuan-tuan. Kepercayaan tu sesat. Faham tak? Jadi hati kita ni benda yang terlalu susah tuan-tuan kita nak jaga. Anak-anak yang dekat luar tu masuk dalam, duduk jauh apa, mari masuk dalam sini. Ayah-ayah yang dekat luar tu pun masuk dalam. Masuk dalam, yang ayah-ayah duduk kat beranda tu, abang-abang dekat beranda tu masuk dalam. Jangan duduk dekat luar macam tu. Mari masuk dalam ni. Mari masuk dalam. Masuk dalam. Masuk. Nanti kalau anak kita pergi sekolah, angkat meja buka beranda, tak mahu duduk dalam kelas, kita marah tak? Cikgu telefon, encik mai tolong tengok anak encik buat perangai. Kita sampai sekolah, kurang ajar hang buat perangai, hang bagi malu ayah, hang conteng arang, conteng marker pen kat muka ayah, hang jaga. Pasal apa hang tak mahu duduk dalam kelas? Dia kata ayah kat masjid pun duduk kat beranda, dia kata. Kan, minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Imam jangan marah nak. Orang utara ni dia ceramah kasar tapi hati baik. Betul? Ya. Saya orang Tepin. Kan? Kalau sebut orang mana, orang Taiping, bohong. Kalau tanya orang mana, orang Tepin. Betul. Kan? Dia lebih kurang utara juga Teping ni kan. Ayah-ayah ibu dirahmati Allah sekalian, saya nak cerita, nak bagi faham yang dikatakan makna hati yang terlalu berbolak-balik ni apa dia. Jadi sebab tu bila kita renung balik, kita muhasabah diri kita, kita muhasabah hati kita. Kenapa hati kita sangat susah kita nak jaga untuk hati ni sentiasa khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepala kita boleh sujud kepada Allah, tetapi hati dan nafsu kita belum tentu boleh sujud kepada Allah. Kita boleh sujud kepala kita, tapi hati kita belum tentu boleh sujud kepada Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Lubab Ihya Ulumuddin atau Mukhtasar Ihya, dia kata, dan kata itu dinakalkan, disyarahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala dalam kitab Siyarus Salikin pada jilid yang kedua, juzuk yang ketiga, pada muka surat 9, tentang 7 martabat nafsu, yang membicarakan tentang masalah hati itu
tempat yang menjadi punca susahnya untuk manusia mengawal nafsu. Bila kita baca kitab tu, kita akan mula merenung dan berfikir, kenapa nafsu yang paling jahat, nafsu ammarah itu, yang disebut dalam surah Yusuf ayat 54, wa ma ubarri'u nafsi. Tuan-tuan tengok balik 54 atau 53. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'. Dan tidaklah dapat aku melepaskan diriku daripada dosa dan kesalahan. Sesungguhnya nafsu ammarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Maka disarankan orang yang banyak nafsu amarah macam saya, disarankan supaya banyak berzikir la ilaha illallah. Kata Imam Al-Ghazali yang disyarahkan oleh Syekh Salim Bani, yang dinakalkan daripada kitab Siyarus Suluk oleh Syekh Qasim Al-Halabi, katanya banyak masa nafsu amarah tu banyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk buang segala amarah yang menjadi penyakit paling teruk dalam hati kita, iaitu sifat ujub, riak, takabur dan sum'ah. Ni empat ni yang paling yang sentiasa ada, dan yang kelimanya yang paling susah nak keluar daripada tubuh manusia, iaitu hasad dengki. Hasad dengki ni benda paling susah, tuan-tuan. Susah sungguh-sungguh hasad dengki ni nak keluar. Ni sebab hati kita ni. Hebatnya kajian Imam Ghazali menunjukkan apa? Manusia dia takkan dengki dengan bidang yang berbeza. Dia akan berdengki dalam profession atau bidang yang sama. Imam tak akan berdengki dengan Tok Bilal, berebut nak azan. Imam tak pernah berebut dengan Tok Bilal nak azan. Bilal takkan berdengki dengan Tok Imam, berebut nak jadi imam. Tapi Bilal akan berdengki dengan Bilal, imam akan berdengki dengan imam. Asyik dia je azan, aku pun Bilal juga, kan? Macam azan dia sedap sangat, kan? Imam akan berdengki dengan imam. Ingat dia seorang je imam kat masjid ni, asyik dia je jadi imam. Kan? Oh, hebat Imam Ghazali kaji hati manusia ni. Dia akan berdengki dengan bidang yang sama. Orang menjaga restoran, dia tengok ada orang buat menjaga repair kasut depan restoran dia, kawan tu punya maju, dia tak berdengki. Tapi cuba orang lain buka restoran sebelah dia tengok. Betul? Orang yang tukang repair kasut tu pun, dia tengok restoran tu maju, dia tak dengki dekat restoran, tapi dia akan dengki kalau ada orang lain buka repair kasut sebelah dia. Betul? Kedai runcit, dia tak dengki dengan kedai handphone. Walaupun kedai handphone tu maju, tiba-tiba orang buka kedai runcit dekat dia. Betul? Manusia dia akan berdengki dengan bidang yang sama. Ustaz akan berdengki dengan ustaz. Penceramah dia akan berdengki dengan penceramah yang lain. Kan? Penceramah tak akan berdengki dengan orang yang mari. Asyik engkau aja duduk, engkau lah baca ceramah, aku pula duduk. Kan? Orang yang mari dengar, dia tak berdengki dengan penceramah. Assalamualaikum ustaz, asyik ustaz ceramah, bagilah saya pula. Gila ke apa? Kan? Nak tak ada masalah, mainlah duduk. Kan? Tetapi penceramah dia akan berdengki dengan penceramah. Tuan-tuan, jangan kita sangka ceramah yang ramai orang datang itu tentu benar. Tak dengki, ayat dengki. Dia tengok ceramah Ustaz Azhar Idrus ramai, ceramah dia tak ramai, dia dengki. Tuan-tuan, yang ramai datang tu belum tentu benar. Dengki, kan? Ayat dengki lah tu. Dah ceramahan tak ramai, udahlah duk berdengki buat apa? Penceramah dia akan berdengki dengan penceramah, betul? Tuan-tuan, hebat tuan-tuan kajian hati manusia ni. Tak? Orang pakai telekung, dia tak akan berdengki dengan orang pakai kepiah. Betul? Dia akan berdengki dengan yang pakai telekung macam dia. Pasal apa telekung kau tu pink? Kan dia berdengki kan? Nah. Dia manusia ni dia macam tu. Lalu kata Imam Ghazali rahimahullah taala, penyakit yang terakhir keluar daripada tubuh seorang alim, hasad dengki. Itu pun kalau keluar. Teruk tuan-tuan, sampaikan orang alim itu penyakit yang terakhir akan keluar daripada tubuh dia, hasad dengki.
Dan kata lagi disebut dalam kitab yang lain, dia kata bermulanya penyakit hati para imam, penyakit hati para ulama, para ustaz, para penghafaz Al-Quran, iaitu hasad dengki. Oh, dahsyat tuan-tuan. Hasad dengki ni dahsyat. Sebab tu kita hari ni susah tuan-tuan, nak buat apa pun susah. Bila dengki, dia akan, bila hati tu berdengki, orang tu bila dia berdengki tuan-tuan, mulut dia nak bercakap, yang dia bercakap tu pasti akan jadi fitnah pada orang yang dia dengki. Dia automatik tuan-tuan, dia macam Swiss. Mai je dengki, mulut nak bercakap. Yang bercakap tu mesti benda yang nak fitnah orang yang dia dengki tu, walaupun benda tu memang tak betul. Ni bahaya. Jadi kita kena banyak istighfar. Itu cerita penyakit dengki. Tak cerita lagi penyakit ujub. Ujub apa dia? Kagum dengan diri sendiri, mengebestkan diri sendiri, rasa best dia kan. Dia rasa dia best. Kalau dia semayang tuan-tuan, Allahu Akbar, dia senyum seorang. Kemah aku semayang ni. Dia perasan seorang tuan-tuan. Kalau dia azan tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan speaker Masjid Haram kan bunyi kan? Speaker dia kan besar kan. Dia azan tuan-tuan, dia senyum seorang. Baru dia patah macam Bilal Mekah. Bengong kan. Ada orang macam tu. Ada tuan-tuan. Sampai kata Imam Ghazali, kata Syekh Qasim Al-Halabi, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam Siyarus Salikin, yang dinakal daripada Ihya, Mukhtasar Ihya, yang dinakal daripada Siyarus Suluk. Dia kata orang yang nafsu kedua, lawamah itu, dia cuba nak buang ujub, tapi saki baki itu duk ada. Dia nak buang ni. Dia buat, dia dah rajin, dia dah lepas daripada amarah jahat tadi, dia main nafsu lawamah, dia dah mula rasa menyesal. Tapi saki baki ujub riak tak tu duk ada. Kalau boleh dia buat ibadah, dia tak mau tunjuk ke orang, tapi dia syok kalau orang tahu. Tapi dia tak mau tunjuk ke orang ibadat yang dia buat, tapi dia memang syok kalau orang tahu. Tapi dia tak mau tunjuk, tapi dia syok kalau orang tahu. Tapi dia memang tak mau tunjuk, tapi dia memang syok kalau orang tahu. Dia faham tak ni? Contoh kan, dia balik rumah malam ni tuan-tuan, dia masuk bilik, dia tutup lampu, dia kunci pintu, dia semayang dalam gelap seorang, semayang sunat. Allahu Akbar. Hai, rajin aku semayang, dia kata. Tapi siapa pun tak tahu kan. Tapi rajin, tapi orang tak tahu. Sagi dia menyesal, astaghfirullahalazim, tak baik aku ingat lagu tu. Tu nama lawamah. Lawamah ni dia suka mencela-cela diri dia. Dia menyesal. Sagi dia buat balik. Tapi bagus juga kalau orang tahu. Sagi dia, astaghfirullahalazim, tak baik aku ni. Tiba-tiba dengar orang bagi salam depan rumah. Assalamualaikum. Man ada man. Bini dia jawab, ada. Man duk apa? Biasalah dia duk ibadat dalam bilik. Dia dengar bini dia pergi habang kat kawan tu, dia senyum seorang. Bagus bini aku naik gaji bulan ni, dia kata. Tuan-tuan, luar biasa kajian Imam Ghazali ni. Sampai ke tahap tu Imam Ghazali kaji hati manusia. Pernah tak jadi macam tu kat kita? Kat hampa? Kat kita pula. Wajab ni ustaz kan? Mesti ada, jangan bohong. Mesti ada senyum seorang kan? Tengok janggut depan cermin tandas tu kan. Sunnah betul aku ni. Allah tuan-tuan. Itu kalau sunnah janggut pun senyum depan cermin. Tuan-tuan bayang sunnah poligami. Kan? Bukan takat depan cermin, naik motor senyum, bawa kereta senyum. Bangga cerita dekat orang, saya mengamalkan sunnah berpoligami. Padahal tidur luar. Padahal balik rumah bini pakai suruh tidur luar tuan-tuan. Kan? Tu yang cerita ada satu orang, dia cukup susah nak tidur masjid tuan-tuan. Dia cukup susah nak datang masjid, nak berjemaah di masjid cukup susah. Satu hari dia jumpa satu syekh. Dia kata, wahai syekh, saya susah betul nak datang berjemaah di masjid. Syekh tu kata, kahwin seorang lagi. Bini seorang pun susah,
tambah bini 2. Syekh tu kata kahwin je seorang lagi. Dia pun kahwin seorang lagi tuan-tuan. Lagi teruk, tak mai terus. Dia berjumpa syekh tu balik, dia kata, Syekh, lagi teruk dah kahwin seorang lagi. Syekh tu kata, kahwin pula lagi seorang. Hak nombor 3 pula. Dia kata, Syekh ni biar betul. Kahwin je lagi seorang. Oleh sebab dia yakin dengan ulama tu, orang alim tu, dia pun kahwin yang ketiga. Kahwin yang ketiga pun tak mai juga masjid. Dia jumpa syekh tu, dia kata, Syekh, tak boleh nak pergi masjid lagi teruk. Syekh tu kata, kahwin yang keempat. Dia pun kahwin yang keempat tuan-tuan. Bila dia kahwin keempat, lepas tu memang full 5 waktu dekat masjid. Full tuan-tuan, jemaah 5 waktu. Satu hari dia jumpa syekh tu, wahai syekh, terima kasih. Dah elok dah? Alhamdulillah. Macam dah boleh datang masjid? Saya kena tidur luar, dia kata. Kan? Bini saya semua halau saya, dapat tahu saya kahwin banyak. Tu yang saya tidur kat masjid. Alhamdulillah, syekh tu kata, itulah hikmah kahwin 4. Kan? Rupanya kahwin sampai 4 kena tidur masjid rupanya. Patutlah semayang jemaah full cukup. Bagus tuan-tuan. Try lah, try. Try. Ustaz pemudah cara pembimbing aja. Jangan suruh ustaz buat dulu. Ustaz tu bini dekat belakang tu siap letak parang suruh kahwin lagi, ustaz tak mau. Gaya ayat. Best tak ayat tu? Bayang bini letak parang paksa kahwin. Saya kata abang tak mau. Susah bini saya ni. Mujak dia kat luar kan. Nak cerita tuan-tuan, nak cerita sampai ke satu tahap hati kita ni tuan-tuan, kita nak hilangkan ujub, riak, takabur, sum'ah. Tahu sum'ah? Sum'ah ni maknanya suka memperdengar-dengarkan ibadat kita pada orang. Dia rajin tahajud ni, rajin tahajud. Siapa pun tak tahu aku tahajud, bangun tengah malam, mana orang tahu. Dia pun reka cerita tuan-tuan, dia jumpa member kat masjid. Dengar kita kata kampung kita malam tadi tengah malam ada pencuri masuk rumah orang. Betul ke? Hantar mana? Aku bangun tahajud semalam, dia kata. Kan? Dia nak habaq tu sebenarnya. Kan? Dia reka cerita kata pencuri. Kawan tu pun kata, hang rajin bangun tahajud no. Hampa tak tahu lah. Nah, ada orang macam tu tuan-tuan. Nah, takabur, sombong tuan-tuan, sifat hati tuan-tuan, sombong. Pergi mana pun bawa sombong rata-rata. Usung sombong kita tuan-tuan. Kan? Masuk restoran sombong, pelayan tu lambat sikit kita marah, lambat ambil order kita marah. Pernah tak? Pernah tak orang tu lambat ambil order kita marah? Pernah tuan-tuan, saya lagi teruk. Saya duduk setengah jam dalam restoran tu, mereka tak ambil. Padahal orang punya ramai, kadang-kadang dia tak perasan. Kita punya marah, "Oi, kaya adakah restoran ni?" Kan? Ayat saya kan. Dia kalang kebut, "Minta maaf tak perasan cik." Awak tahu dah setahun saya duduk sini. Setahun dah tuan-tuan duduk situ. Ayat tengah marah. Ni saya tuan-tuan punya kurang ajar, punya sombong saya pada masa tu. Macamlah pelayan restoran tu tak ada maruah. Faham tak ni? Aku kata kat dia aku senang, kata kat orang ni orang terasa. Ni saya nak saya tuan-tuan. Punya sombong saya masa tu. Allah tuan-tuan, macam dia tak ada maruah tuan-tuan. Encik nak order apa? Teh tarik. Kasak bunyi pun. Dia pun pergi. Dahlah setengah jam tunggu baru ambil order. Lepas setengah jam baru sampai segelas ayak. Dahlah sampai, salah pula tu kopi Allah tuan-tuan. Kita boleh tak masa kopi tu sampai, dahlah salah, sejam makna tunggu, setengah jam baru ambil order, setengah jam ayak sampai. Maknanya dah sejam tu, dia letak je kopi tu yang salah tadi. Berapa orang yang mulut dia, Alhamdulillah, Allah tulis dah kat Lauh Mahfuz. Rezeki aku hari ni walaupun aku masuk restoran pukul 3, rezeki aku pukul 4, namanya kopi Alhamdulillah. Berapa ramai lagu tu tuan-tuan. Payah. Kawan tu letak je kopi kita bercakap ni kacip gigi ni, retak gigi. Saya order apa tadi? Saya order apa tadi? Lain kali tulis pen mana? Tulis. Pernah tak buat lagu tu? Hampa pernah buat tak? Hampa jangan bohong. Geram aku Cerita saya. Tu perangai saya tuan-tuan.
punya sombonglah, ya Allahu Akbar ya Karim. Betul tak kadang-kadang kita buat orang macam tak ada maruah, betul? Yang lebih teruk lagi, usung sombong mari masjid, tuan-tuan. Allah, duduk majlis ilmu pun depan ustaz pun sombong, tuan-tuan. Ini hati kita. Hati kita, tuan-tuan. Ustaz tu tegur sikit aja, tuan-tuan tolong tutup handphone. Tegur sikit, tuan-tuan, merajuk terus kan, keluar terus, merampuh kan, tendang pintu. Merampuh sangat. Allah, beratlah. Tuan-tuan, kalau ada handphone, jangan main mesej. Tangkap gambar boleh. Pegang pasal ustaz handsome, tangkap gambar boleh. Wajar ni ustaz. Nak guna handphone, nak catat apa yang ustaz kuliahkan, boleh. Tapi jangan duk main mesej, main Facebook, main WhatsApp masa tu. Tak ada adab, tuan-tuan. Yang lebih teruk hari ni semayang Jumaat, khatib atas mimbar duk main handphone, tuan-tuan. Allah. Kena buat satu fatwa, tuan-tuan. Bukan takat berkata-kata ketika khatib berkhutbah batal Jumaat, main handphone pun batal Jumaat, tuan-tuan. Tak ada hormat langsung. Allah, ni rumah Allah, tuan-tuan, ni masjid. Masjid, tuan-tuan. Saya pernah masuk ceramah dalam penjara. Berapa penjara saya pernah masuk, tuan-tuan. Penjara, tuan-tuan, penjara tu tempat orang salah tu, tuan-tuan. Belum tentu ada orang salah masuk, orang tak salah pun kadang masuk. Kan? Nak ceritanya penjara tu, tuan-tuan, handphone tak boleh. Betul? Pegawai-pegawai wada pun sampai dekat pintu pertama masuk, pintu kedua dah kena simpan handphone dalam loker dia. Dalam almari dia, tak boleh bawa masuk. Tuan-tuan, mulianya penjara, tuan-tuan, hinanya masjid, tuan-tuan. Dalam penjara tu mulia, tuan-tuan, punya hormat penjara, tak ada orang main handphone, tuan-tuan. Hinanya masjid, tuan-tuan. Aduhai, celakanya nasib kita yang main masjid ni, tuan-tuan. Betul tak? Orang main bola, padang bola tu, tuan-tuan, 22 orang pemain bola walaupun seluar pendek, punya hormat padang bola, tuan-tuan. Tak ada seorang pemain pun bawa handphone dalam padang, betul? Tuan-tuan pernah tengok gelecek bola, lepas tu cup, nak jawab mesej, nak jawab WhatsApp. Tengah gelecek, tuan-tuan, jawab telefon. Abang tengah main bola ni. Alah, penat, tuan-tuan. Betapa mulianya padang bola, tuan-tuan. Aduhai, celakanya padang ilmu kita ni, tuan-tuan. Duduk majlis ilmu pun duk main handphone lagi. Apakah penuntut ilmu kalah dalam mempertahankan padang ilmu berbanding dengan 22 pemain di padang bola tu? Ahli gusti, tuan-tuan, walaupun seluar pendek, tuan-tuan, pakai seluar dalam aja. Tidak ada seorang ahli gusti pun bawa masuk handphone dalam gelanggang gusti. Mulianya gelanggang gusti mereka, tuan-tuan. Aduhai, celakanya nasib gelanggang ilmu kita, tuan-tuan. Kesian kan? Hai. Penat dah ceramah ni. Berpeluh-peluh aku ni. Dengar kata masjid lama ada aircon. Masjid sini tak ada aircon, dia berkata. Habis tu pasal apa dia tak buat ceramah kat masjid lama tu? Saya tanya. Kan? Oh, sebab masjid baru dah ada. Kan? Saya sampai 5:30 petang tadi, jemaah sini yang pertama saya kenal Abang Syarif tu. Saya singgah minum, tengok dia ada kat situ. Saya tegur dia, tanya pasal yang aku duk mengata-ngata hampa tu, dia lah cerita tadi. Abang Syarif ni baju kuning, rambut panjang ni, macam rockers. Saya memang suka, saya memang minat rambut panjang, tuan-tuan. Kan? Ada hati nak simpan, tapi kepala kelimomo penuh. Kan? Saya simpan rambut je penuh kelimomo, tuan-tuan. Kadang-kadang tengok salji turun. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, hak tu tadi iklan aja. Iklan tentang kelimomo. Nak ceritanya, kita ni cuba balik-balik pada soal muhasabah diri dan hati kita. Takabur tadi sombong, tuan-tuan. Ya Allah, sombong. Orang tak boleh tegur kita langsung. Tegur aja kita merampuh, kita naik angin. Ada tempat satu surau di Ipoh, saya tegur jemaah, suruh mari duduk dekat-dekat, jangan duduk jauh-jauh, yang di luar masuk dalam. Terus kuliah bulanan saya diberhentikan daripada surau tersebut.
Allah, kesian tuan-tuan, saya tak ada benda tuan-tuan. Hampa berhenti aku mengajak lagi seronok. Letih tuan-tuan, mengajak letih. Pasal mana tak letih? Kan? Dah lah tengok muka tak handsome semua. Kau ajak sungguh ustaz ni kan. Tak, ni dekat Ipoh, bukan kat sini. Sini alhamdulillah serupa aja. Allah tuan-tuan. Kesian tuan-tuan. Saya tak peduli, saya bercakap lepas. Sebab saya bukan Melayu. Orang Melayu cakap berlapik-lapik. Tadi pengurusi majlis tadi, dia kata satgi ustaz perkenal diri. Dia nak sebut nama saya pun dia tanya balik takut salah. Muhammad bin James Bevan. Ayah saya James Bevan tu Jerman. Nama saya Muhammad je. James Bevan tu ayah Jerman. Mak saya Mamak from Chennai, India. Kan? Sebab tu saya mana ada perangai macam orang Melayu, takut-takut nak bercakap. Hampa tak suka ceramah aku, boleh belah aku pun boleh balik. Tak panggil dah lagi bagus. Hampa ingat dekat nak mai. Semalam 2 tempat ceramah di Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur pagi tadi terus sampai Ipoh, terus semalam Jumaat siap-siap terus mai sini. Mai sini tersampai awal, nampak pula mana Zamri? Nampak pula Zamri duk jogging dekat Lombong. Alamak, dia kata ustaz sampai awal. Allah tuan-tuan, saya bukan niat nak mai awal, tapi tadi kereta saya tu terlaju. Saya bawa slow tuan-tuan, mari Velfire duk cucuk belakang punggung, cucuk pantang tok nenek daripada dulu lagi. Kan? Dia potong saya kejak tuan-tuan, saya kejak sampai 18 meter. Kereta tu tak laju tuan-tuan, 18 je. Saya potong dia balik tuan-tuan, dia kejak lagi. Bini saya, bang. Bang apa duk diam. Orang marah kita bawa laju. Kita kalau orang bawa laju kita takut. Kalau kita duduk sebelah kan. Ingat orang tersayang. Kita nasihat orang pasal kita takut. Bila kita bawa laju orang marah, kita baca ayat Quran, wal asri demi masa. Tang kita baca wal asri demi masa. Tang orang kita tak takut, kan? Ayah-ayah ibu dirahmati Allah sekalian, tu hatilah tu. Pasal apa rasa pantang tok nenek tu? Hati kita. Orang nak keluar simpang bagi signal, tak bagi. Impit kawan tu terlajak potong queue kan, nak masuk lorong kita, tak bagi. Kita pun himpit, dia himpit, lalas nak tumbuk kat situ. Hati tuan-tuan, betul tak hampa perangai macam tu? Tak bagi orang keluar simpang, betul? Hati tuan-tuan. Subhanallah. Ayah-ayah ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, sampai ke satu peringkat kegagalan hati kita ni bukan setakat sifat-sifat mazmumah, ujub, riak, takabur, sum'ah, hasad, dengki tu. Sampai satu peringkat tuan-tuan, hancur rumah tangga kita kerana hati. Kita tak, hati kita tuan-tuan sekarang ni, dunia realiti hari ni, di mana letak hati kita? Hari ni di mana letak hati kita tu Imam? Realiti hari ni, hati kita letak kat mana? Hati kita lah ni duduk kat mana? Realiti zaman hari ni, hati kita semua duduk dekat handphone. Faham tak? Duduk dekat handphone. Nak makan pegang handphone, tengok TV pegang handphone, masuk masjid pegang handphone. Handphone tuan-tuan. Sampai baru ni ada satu budak, cikgu sekolah tanya, Pak Hang kerja apa? Dia jawab, kerja pegang handphone. Dia tengok pak dia pergi mana pun pegang handphone. Allah, betul tak? Kita tak nampak dah family day, buat family day, hari keluarga, tak nampak suasana family day. Pasal apa? Semua pakai main handphone. Betul? Handphone kat tangan. Suasana tak ada. Maka tukang bukan nama family day, handphone day. Allah, kesian tuan-tuan. Sebab hati kita. Jadi penyakit-penyakit hati tadi tu bukan nak suruh hukum orang. Dengar elok-elok. Kita belajar bab hati untuk jaga hati sendiri, bukan untuk hukum orang. Faham tak? Nampak kawan tu baca Al-Quran kuat-kuat seorang-seorang, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Al-Quran seorang, terengguk-engguk. Kita kata apa? Tu nak riak lah tu. Jangan. Bila kita kata dekat dia, tu nak riak lah tu, kita sedang hukum hati dia. Sebab riak tu sifat hati. Bila kita hukum hati orang, maknanya
kita sedang mendahului Tuhan. Siapa yang hukum hati orang, dia sedang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ingat tu. Kita belajar bab fiqh tasawuf, belajar bab hati untuk jaga hati sendiri. Belajar bab fiqh yang tu untuk hukum. Faham tak? Mengaji kitab fiqh itu untuk hukum, tapi mengaji kitab tasawuf, belajar bab hati supaya jaga hati sendiri, bukan untuk hukum orang. Kena ingat tu. Sebab tu, bila kita boleh jaga hati kita, kita tak akan mudah menilai orang, takkan mudah meletakkan hukuman pada orang. Tuan-tuan, yang datang masjid ni majoriti ke minoriti? Minoriti, paling sikit, betul? Ke memang kampung ni dah kosong, memang penduduk semua dah mai sini dah? Sumpah ustaz, kampung kami dah kosong. Ni memang penduduk kampung banyak ni je, dia kata. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, jawab jujur, jawab jujur. Yang mari ni tu berapa ramai tak mari tu, tak peduli semayang jemaah, tak peduli. Kita yang mari ni kira bagus tak? Bagus ke tak? Kita lah yang tak bagus sebenarnya. Sebenarnya kita tak bagus. Pasal apa? Depa tu tak mai sebab apa? Kita yang mai ni tak pernah ajak. Kalau ajak pun tak bersungguh. Nak saya buktikan kita ajak tak bersungguh. Berapa kali kita menangis tengah malam semayang tahajud untuk orang yang tak datang masjid? Jiran kita, contoh-contoh, jiran kita tak pernah mari masjid. Kita ajak dia, Mat, jom pergi masjid. Tak apa. Aku uzur, dia kata. Kan? Kita jenuh fikir. Uzur hampir riat kan? Tanya dia. Aku lebih kurang macam orang perempuan juga, ada time, dia kata. Tak. Allah, tuan-tuan. Sampai ada ni cerita betul, tuan-tuan. Ada orang, saya tanya dia, hang semayang tak? Dah seminggu saya tak semayang, ustaz. Pasal tak semayang? Badan tak bersih. Badan tak bersih? Oh, itulah. Saya tak mandi wajib lagi, dia kata. Pasal apa hang tak mandi wajib? Hari tu keluar ayat mani, dia kata. Lepas tu? Itulah. Nak mandi macam mana? Takut esok nak buat pula, dia kata. Tuan-tuan, dia kata, saya tak mandi. Nak mandi macam mana? Takut esok nanti, kalau mandi nanti nak buat lagi, dia kata. Ini betul ini, weh. Allah, saya rasa nak berpenendang kat situ, tuan-tuan. Masa tu rasa nak bermengerajang. Dia boleh jawab depan saya lagu tu. Bayangkan, tuan-tuan, sampai ke satu tahap ya, manusia ni bila kita rasa kita bersih pasal kita rajin main masjid, kita terlupa dengan orang yang tak main tu sebab salah kita. Ni yang kata tajuk ceramah kita, keajaiban hati da'i. Da'i itu pendakwah. Ajaibnya hati pendakwah ni apa dia? Dia selalu menyalahkan diri sendiri bila orang buat lain yang buat salah. Tadi yang saya tanya tadi, kita yang main ni bagus tak? Tak bagus, tuan-tuan. Pasal apa? Sebab kita lah masih ramai yang tak datang. Bukan saya kata, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis yang pertama Nabi SAW sebut dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman karangan Syekh Fahmi Zamzam hafizahullahu ta'ala. Nabi kata, celakalah umat aku yang sampai satu masa nanti ya mereka akan dibinasakan Allah. Mereka ni umpama umat aku ramai tapi umpama buih di lautan. Satu duit pun tak guna. Satu duit pun tak guna tu saya tambah tak ada dalam hadis tu. Faham tak? Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah ketika itu masih ada orang yang soleh? Nabi kata, ya. Tapi sebab orang soleh ni lah datangnya bala Allah, sebab orang yang soleh tidak mencegah kemungkaran. Kita mari, tuan-tuan. Kita jiran tadi, sambung jiran tadi, Man tadi tu. Kita ajak dia main masjid. Tak apa. Tapi saya nak tanya, contoh jiran tadi. Berapa ramai kita yang bangun tahajud menangis tengah malam? Ya Allah, berilah hidayah pada jiran aku. Main menangis, tuan-tuan, mintalah ya Allah, bagilah hidayah ya Allah. Berapa orang? Kita suka bahkan, tapi yang kita tahu
kebiasaan manusia, dia suka menilai dan menjatuhkan hukuman pada orang. Tu tengok tu, hampa tengok tu. Yang orang azan maghrib je cuci kereta pakai seluar pendek, tu neraka semua tu. Amboi, kan? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, tuan-tuan buka dalam kitab Hidayatus Salikin yang disyarah oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dia kata apa? Bermulanya ilmu yang beri manfaat pada agama, dunia dan akhirat, semakin engkau belajar ilmu itu, semakin engkau melihat kecelaan dirimu. Saya ulang, bermulanya ilmu yang beri manfaat pada agama, dunia dan akhirat, semakin engkau belajar ilmu itu, semakin engkau melihat kecelaan dirimu. Makin mengaji, makin nampak kita yang tak betul. Makin mengaji, makin nampak kita yang tak betul. Tetapi kalau makin mengaji, makin terasa bersih, kitalah manusia yang paling kotor pada ketika itu. Tuan-tuan, saya, ayah-ayah, ibu-ibu yang rajin datang masjid, yang pakai macam ni malam ni, kalau tak pernah terlintas rasa bersih, pembohong. Betul tak? Mesti ada terlintas. Cuma bezanya dengan ilmu yang kita ada, kita cepat-cepat istighfar, astaghfirullahalazim, minta ampun pada Allah bila terasa bersih. Terlintas rasa bersih, kitalah manusia yang paling kotor pada ketika itu. Orang budak-budak buat maksiat tepi lombong, orang tak mari masjid, orang hina agama. Salah siapa? Salah kita yang tak menyampaikan dakwah pada mereka. Kita kena belajar salahkan diri kita. Kita kena berhenti menilai dan menyalahkan orang lain. Kurangnya dakwah saya, tuan-tuan. Cuma saya pujilah masjid ni bagus. Bila saya tengok ada tahfiz, masjid ada bangunkan tahfiz Al-Quran. Kan, dengan kerjasama apa? Institut Ibn Sina. Ya. Bagus, tuan-tuan. Pasal apa? Mudah-mudahan anak inilah generasi yang akan lahir dengan ayat Al-Quran mengalir di dalam pembuluh darah mereka. Ayat Al-Quran mengalir dalam urat darah mereka, tuan-tuan. Hari ini mak bapak pening fikir macam mana aku nak acuankan akhlak anak aku. Mak bapak pening, tuan-tuan, fikir macam mana aku nak bentuk, nak patternkan akhlak anak aku. Jumpa ustaz, macam mana nak bagi akhlak anak saya bagus? Jumpa ustaz, bawa ayam suruh jampi, tuan-tuan. Ustaz, boleh tak jampi ayam ustaz? Bagi lembut hati anak saya. Saya kata kalau nak lembut hati, minum asid. Lembut kan? Bukan takat lembut hati, berlubang badan. Bawa ayam suruh ustaz jampi. Ustaz, boleh tak jampi ayam ni bagi terang hati anak saya? Saya kata nak terang hati, telan bateri dan mentol. Boleh terang hati. Tu yang cerita sampai bawa ayam suruh ustaz, anak saya nak ambil SPM, boleh tak jampi ayam ni bagi dia terang hati nak periksa? Saya tanya, anak makcik semayang tak? Semayang payah. Kalau makcik payah, saya lagi payah. Kalau makcik jadi mak, nak suruh anak semayang pun payah. Jumpa saya lagi payah lah. Kalau saya jampi ayam 1 ton dram, 1 ton dram ayam saya jampi, bagi dia minum, kembung perut meletup, jahit balik, bagi minum lagi, tak guna 1 duit pun. Kalau makcik tak reti nak suruh anak semayang, minta maaf cakap. Tuan-tuan, ibu-ibu yang terhormat sekalian, kita nak pening buat apa? Kita pening hari ini sebab kita tidak percaya dengan mukjizat Al-Quran. Percayalah, bila anak-anak masuk Mahat Tahfiz, dia hafal Al-Quran, ayat Al-Quran mengalir dalam urat darah dia, mukjizat Al-Quran itu akan pattern, akan bentukkan akhlak anak kita. Percayalah. Oh, pecah kepala fikir macam mana nak bagi baik akhlak anak-anak, akhlak cucu kita. Padahal dalam masa yang sama, anak cucu kita jauh daripada Al-Quran. Betul? Tosah pening kepala bagi menghafal Quran. Kalian tengok macam mana peranan mukjizat Al-Quran, dia patternkan akhlak anak kita. Percaya dengan tak percaya aja. Masalah kita hari ini, yang masuk tahfiz semua anak orang luar, kebanyakan dia.
Orang tempatan dia tak percaya sangat. Minta maaf cakap lah, kecil hati ya, padan muka. Siapa terasa hati dengan saya pasal tajuk kita hati malam ni, siapa yang saya cakap terasa hati, padan muka, rasakan. Jadi nak ceritanya ayah-ayah ibu-ibu sekalian, Nusantara, Malaysia dan Indonesia, sejarah menceritakan di mana sahaja pondok dibangunkan, di mana sahaja tahfiz dibangunkan, di mana sahaja madrasah dibangunkan, seluruh Nusantara ini membuktikan madrasah, pondok, tahfiz ni pasti akan diuji dengan tentangan orang tempatan. Satu Nusantara ni macam itulah biasanya. Itu tradisi dulu sampai sekarang. Ujian kepada tahfiz-tahfiz, ujian pada sekolah-sekolah pondok, orang tempatan susah nak bagi sokongan. Betul? Minta maaf cakap, itu realiti dia. Sampaikan budak tahfiz ni, budak pondok, budak sekolah agama ni orang cari salah. Hari Jumaat hilang selipar aja tuduh budak madrasah. Ni budak madrasah tu lah punya kerja. Satu hari tu madrasah kami, dulu madrasah kami macam tu lah, hilang selipar je tuduh budak madrasah kami. Tiba-tiba hari Jumaat tu, Tok Siak tu, dia yang suka menuduh kami tu, dia tak perasan cuti sekolah masa tu. Budak balik kampung habis. Lepas main Jumaat ada orang kata hilang selipar. Dia bising, ni budak madrasah tu lah. Saya kata, pakcik, madrasah mana ada budak, cuti semua. Iya kah? Tahan-tahan nak pakcik yang curi, saya kata. Geram je pasal kan? Itu ujian untuk tahfiz-tahfiz. Kita susah nak hantar anak ke tahfiz. Tahfiz ni ada SPM. Tak ada tuan-tuan. Hang jangan nak mengarut. Hang masuk tahfiz esok, hang nak kerja apa? Tahfiz tu SPM pun tak ada. Kan selalu ayat tu kan? Saya, ayah-ayah ni, ibu-ibu, hoi, dengar sini. Gaya nak tidur tak jadi kan? Kalau siapa boleh tidur ceramah saya memang A lah. Sergah hampa sampai terkentut-kentut aku. Selagi nak kena ambil semayang lain kan? Nak bagi tahu hampa dengar ni weh. Saya ustaz depan ni, ayah-ayah, ibu-ibu, akan sampai masa kita akan berak kencing atas katil. Tok Imam akan berak kencing atas katil. Hei pengurusi majlis, jangan gelak kau Tok Imam. Sama lah. Aku pun sama. Faham tak? Pakcik, kita akan berak kencing atas katil. Masa tu kita akan tengok makcik-makcik, oi, tengok mana anak-anak yang akan sumpah seranah kita. Mana anak yang sanggup tangan dia berlemuh dengan taik basuh punggung kita. Kita akan tengok masa tu. Saya bukan cakap saja depan mata kami. Anak-anak maki dia, pengotok punya orang tua busuk, dia kena stroke, mati sebelah badan atas katil. Berak kencing, menangis tuan-tuan atas katil. Mulut herot sebelah, anak-anak maki dia. Akhirnya jiran datang tolong angkat basuh berak dia. Jiran tu kesian. Allah tuan-tuan. Dia tu pun dulu dia kata dekat anak-anak dia, kalau hampa masuk pondok, masuk tahfiz, esok hampa nak kerja apa? Hampa jangan mengarut. Pondok tak ada sijil, tak ada akademik. Akhirnya bila dah herot sebelah, berak kencing atas katil, anak-anak maki dia, masa tu ayak mata merambu-rambu ni, mungkin baru dia perasan, rupa-rupanya kalau dulu aku kata dekat anak aku, hampa masuk tahfiz, esok nak kerja apa? Rupa-rupanya agama ni bukan untuk kerja. Agama ini untuk anak-anak aku, meringankan beban aku ketika aku berhadapan dengan sakaratul maut. Belenang ayak mata tuan-tuan. Anak terlentang tengok astro. Dia terlentang atas katil, tak boleh bergerak dengan berak kencing atas katil. Ayak mata merambu-rambu. Anak-anak terlentang duk tengok astro, tak peduli langsung.
Kutlah masa duk huk-hap macam nak mati itu tuan-tuan. Kutlah kalau salah seorang anak-anak duduk tepi telinganya, diajarkan di telinganya la ilaha illallah. Menangis tuan-tuan, menangis. Kalian akan ingat perkataan saya malam ni. Kalau itu berlaku pada kalian, na'udzubillahi min zalik, tapi kalian akan menyesal seumur hidup kalian. Percayalah. Jangan main-main tuan-tuan. Saya selalu di mana-mana ceramah saya cerita peristiwa kami jumpa satu ibu yang buta dan lumpuh di Johor yang dibuang oleh 7 anaknya di bawah sebuah jambatan. Makcik tu kami jumpa depan mata kami. Tanya isteri saya. Isteri saya pun pergi. Menangis tuan-tuan, buta dan lumpuh, anak 7 orang buang bawah jambatan. Tanya makcik itu tak dapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat ke? Dia kata tak boleh dapat sebab IC lama dia tak tukar lagi. Dia pakai IC plastik yang cop jari 2 tu. Hak lama tu. Tak apalah, esok paginya kami bawa makcik tu, saya pergi bawa makcik tu ke Jabatan Pendaftaran Negara di Johor. Sampai dekat kaunter JPN, kerani tu dia ambil IC tu, dia masuk nombor IC makcik tu, dia keluar nama makcik tu, tulis telah meninggal dunia. Rupa-rupanya 7 anak yang buang dia bawah jambatan, mereka palsukan sijil mati dia. Depa ambil sijil mati mak dia, depa keluarkan semua duit EPF dia. Sian tuan-tuan. Hampa ingat, kita tak tahu nasib kita lagu mana. Jaga. Jaga tuan-tuan, jaga. Ingat Ustaz Muhammad sebut malam ni, kita semua termasuk saya akan berak kencing atas katil. Tuan-tuan jaga. Tuan-tuan main-main soal penekanan Al-Quran terhadap anak-anak. Tuan-tuan main-main. Tuan-tuan tak bersungguh-sungguh nak mewarisi amanah yang Nabi tinggalkan. Jaga. Jaga tuan-tuan. Bukan takat anak-anak, sampai mak bapak pun ada yang baca Quran tak boleh. Satu hamba Allah datang rumah saya tahun 2004. Saya ingat tahun 2004 mari rumah. Bagi salam lepas isyak tu saya balik mengajak. Saya dengar orang bagi salam, saya buka pintu. Tengok dia berdiri depan pintu menangis tuan-tuan. Umur 40 lebih. Menangis. Tanya pasal apa menangis. Saya jemput dia masuk dalam rumah. Dia duduk dalam rumah tuan-tuan, dia kata, Ustaz, saya mula semayang setahun lepas. Baru setahun mula semayang pergi masjid. Umur dah 40 lebih. Dia menangis tuan-tuan. Dah setahun ni Ustaz, saya mula semayang dah setahun. Dan saya mula belajar Iqra baru seminggu, dia kata. Ustaz, saya tanya dia mengaji Iqra dengan siapa? Dia menangis tuan-tuan, dia menangis. Sambil bercakap sambil menangis, dia kata, Ustaz, minggu lepas saya pecahkan ego saya buang sombong saya mengaji Iqra dengan anak perempuan saya yang umur 12 tahun. Ustaz, masa saya baca Ustaz, dia ajak saya A, saya sebut A, dia sebut ba, saya sebut ba. Saya macam tak percaya itu saya Ustaz. Saya tak boleh tahan air mata, saya menangis Ustaz. Anak saya yang mengajak saya tu dia menangis sama. Bini saya tengok bini saya menangis Ustaz. Allah tuan-tuan. Dalam hati saya kata, dia adalah manusia yang istimewa di atas muka bumi Allah pada ketika itu, sebab Allah bagi hidayah walaupun dah berumur. Tuan-tuan, jangan malu nak belajar dengan anak-anak kita. Kita tak boleh Quran, anak-anak kita mengaji sekolah, dia belajar Quran, jangan malu belajar dengan mereka. Ada satu pakcik, saya ceramah satu masjid, elok saya nak keluar pintu tu, dia tahan saya dekat depan pintu. Ustaz, boleh tak ajak saya Quran? Saya kata, saya mana tak sempat kot, saya sibuk, saya kata, dengan ceramah saya, dengan kerja saya. Habis tu, macam mana Ustaz, saya nak belajar Quran ni, dia kata.
Saya tanya baca dah sampai juz berapa? Dia kata juz apa? Alif bata pun tak kenal. Umur 60 lebih. Lepas tu saya tak tanya, dia cerita, "Ustaz, bini saya dekat rumah bukan takat pandai baca, siap mengajak budak-budak mengaji kat rumah lagi," dia kata. Ha. Kalau isteri dah boleh mengajak budak-budak mengaji kat rumah, pasal apa pak cik tak mengaji dengan isteri, tak belajar dengan bini? Oh no 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 no. Bongok tuan-tuan, bongok. Bongok campur bangang. Suami. Woi suami. Nak sombong, nak ego sampai tara mana dengan bini? Orang perempuan dia syok. Padan muka laki aku kan. Hampa jaga lepas ni habuat hampa ada, lepas ni jaga. Bagi laki dulu. Dia boleh kata dekat saya, "Oh no 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 Ustaz. Kalau saya belajar dengan bini saya, habislah maruah saya sebagai suami." Oleh sebab dia orang tua, saya kata dah hatilah, kepala otak hang dalam hati. Geramnya pasal kan. Kepala otak hang saya kata, tapi dalam hatilah pasal dia orang tua. Kalau orang muda saya memang cakap mulut dah. Yang faham tak ni? Ha. Allah. Dia kata apa dekat saya? "Ustaz tahu tak? Bini saya yang semangat nak belajar sekarang ni, cari guru ni. Sebab bila bini saya mengajak budak-budak ramai, saya duduk dekat ruang tamu, saya baca paper. Sagi budak-budak tu mai, 'Pak cik, ni nak baca macam mana?' Oh lah, pak cik sakit perut, dia kata minta maaf nak. Pergi tanya mak cik. Soalannya Ustaz, sampai bila saya nak sakit perut? Dia kata. Allah tuan-tuan. Bodoh sombong. Tak ada bodoh sombong? Ha, dah lah bodoh sombong pula dengan bini. Bini pandai baca Quran, tak mau mengaji dengan bini. Sanggup kononnya jatuh maruah kalau belajar dengan bini. Setuju tak ayat saya kata bodoh sombong tu? Tak setuju pun kena setujulah, aku penceramah malam ni. Hampa tak setuju, hampa menceramah pula. Letih hampa tak letih? Ha. Berceramah Masjid Surau sejak tahun 1995. Saya mula ceramah Masjid Surau 1995 sampai malam ni berapa tahun dah? 95 sampai sekarang berapa tahun dah? Oi. 20. Ha, sampailah duk bagi ayat kosong je, tak pernah tarik ke fresh orange ke, tak ada tuan-tuan. Melawak tu imam. Ada tempat saya melawak, sagi saya perasan satu orang keluar. Rupa-rupanya dia pergi ambil teh tarik sungguh. Weh, aku melawak aja. Kan? Tu jenis kayu tuan-tuan, betul bendoi. Baik. Tuan-tuan, ingat pasal anak-anak tadi. Ya, ingat pasal anak-anak tadi. Kita berhenti menilai anak-anak orang, cek balik anak-anak kita. Setuju? Umur anak kita sekarang dah 16 tahun. Umur anak kita sekarang 18 tahun. Umur anak kita sekarang dah 21 tahun. Sepanjang umur 18 tahun, berapa kali kita pernah panggil anak kita? Sepanjang umur dia 18 tahun, berapa kali mak bapak depan saya ni pernah panggil anak-anak, dengar dia mengucap 2 kalimah syahadah? Betul tak betul? Berapa orang yang buat? Nak mengucap depan ayah sekarang. Lepas dia mengucap, bagi makna yang hang mengucap tadi. Lepas dia bagi makna, tanya dia, hang faham tak yang hang kata tu apa? Berapa orang mak bapak depan saya yang buat? Hoi! Berapa orang? Budak tu menyampuk oi juga. Belasah hang lagi. Aku oi, hang pun oi kat sana. Melawan pula. Ha. Sepanjang umur anak kita 19 tahun, sepanjang umur anak kita 16 tahun, berapa orang mak bapak depan saya ni yang pernah panggil anak-anak, dengar dia baca Fatihah, baca kunut, baca tahiyat? Berapa orang? Hang baca tahiyat depan mak ayah sekarang? Berapa orang yang buat? Ada? Allah tuan-tuan, ni nak berak kencing atas katil tak lama lagi ni. Jaga. Jaga. Sepanjang umur anak kita, berapa orang mak bapak depan saya yang pernah panggil anak-anak? Tengok anak-anak ambil wuduk daripada mula sampai habis, betul tak betul wuduk dia? Berapa orang yang buat? Jaga. Sepanjang umur anak kita, 15 tahun dia hidup, berapa orang mak bapak depan saya yang pernah panggil anak-anak, tengok anak-anak semayang daripada mula sampai habis, betul tak betul solat dia? Berapa orang yang buat? Jaga tuan-tuan. Tuan-tuan pandang kecil benda-benda ni, jaga.
Tak apalah ustaz, anak saya dah besar-besar, nampak gaya bagus-bagus, akhlak bagus, sembahyang okey. Jaga. Kita belum berak kencing atas katil lagi, jaga. Dia baik mentaati kita, bini dia pula buat perangai. Abang ni lebih mak abang je. Kan? Dapat menantu jenis lagu tu pula. Jaga. Sebab tu cuba kita fikir balik. Cuba kita fikir balik. Berapa orang yang anak dia nanti masa hari dia mati, anak dia boleh mandikan jenazah dia. Ni malam ni cuba bayang muka anak seorang-seorang. Siapa anak kita yang kita bayang muka yang hadir ni, cuba bayang muka anak yang mana yang pandai mandikan jenazah, yang ada ilmu nak mandikan jenazah. Muka anak yang mana yang akan bagi sumbangan terakhir kepada mak ayah dia. Sumbangan terakhir daripada seorang anak pada mak ayah dia ialah menguruskan jenazah mak ayah tu. Mana anak kita, cuba bayang muka anak-anak yang akan boleh, yang ada ilmu nak kapankan kita. Agak-agak anak-anak yang mana yang akan nanti sambut mayat kita di liang lahat. Mana anak lelaki kita yang akan imamkan solat jenazah kita, atau dia akan mandi kita pun dia wakil dekat orang, macam mana kita duk wakil mak bapak kita dekat orang sebelum ni. Siapa yang mak bapak dia dah mati, yang mai malam ni mak bapak dia dah mati, dia wakil dekat orang masa mandi mayat mak dia dulu, dia wakil kat orang masa mandi mayat bapak dia dulu, dia wakil dekat orang masa kapankan mayat mak dia bapak dia, dia wakil dekat orang untuk imamkan jenazah mak dia bapak dia, dia wakilkan dekat orang untuk sambut mayat mak ayah dalam liang. Tuan-tuan tunggu anak tuan-tuan nanti, tuan-tuan tunggu. Minta maaf cakap, anak tak semayang subuh tadi, buat tak tahu lah. Nabi kata, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan solat dengan sengaja, jadilah ia kafir yang nyata. Kalau kita yang dah mukallaf ni, dah akil balik ni, tinggal solat dengan sengaja, jadi kafir yang nyata, kata Nabi. Habis kalau anak-anak yang belum akil balik tu tak semayang, mak bapak dia biar. Subuh tadi anak tak semayang, kitalah mak bapak yang mengkafirkan anak subuh tadi. Zuhur tadi anak tak semayang, kitalah mak bapak yang mengkafirkan anak zuhur tadi. Hang semayang tak subuh tadi? Subuh tadi hang semayang tak? Tak semayang subuh. Pak hang mana? Bapak hang mana? Ni. Dandan tak mengaku anak. Melawak. Minta-mintalah anak aku tak tunjuk aku, dia kata. Bapak hang mai tak? Tak mai. Hang semayang nak subuh ni? Bayang. Hang semayang nak subuh ni baju merah? Tak. Bapak hang mana? Siap tunjuk macam mana? Abang jangan kecil hati ya. Betul tak? Satu waktu anak tak solat, kitalah mak bapak yang mengkafirkan dia. Mak hang mai tak? Mak kat mana? Kat belakang. Tak minta lah ustaz tak suruh angkat tangan siapa mak dia. Penat tuan-tuan. Saya ceramah motivasi sekolah-sekolah. Sekolah rendah mereka panggil ceramah motivasi, sekolah menengah sampai ke college, sampai ke universiti saya pergi ceramah tuan-tuan. Yang budak sekolah rendah ni kalau tanya masa ceramah, siapa tak semayang subuh pagi tadi? Saya. Ramai seronok tuan-tuan, bangga pula tu. Mak bapak pula duduk belakang. Saya nak ceramah sekolah, saya bagi tahu sekolah, panggil mak bapak sekali. Pasal aku taram mak bapak tu. Anak saja nak buat apa? Faham tak? Apa lagi bahasa yang saya nak pakai kalau saya tak kata tuan-tuanlah mak bapak yang mengkafirkan anak-anak bila anak tak solat? Apa bahasa saya nak guna lagi tuan-tuan nak bagi sedang? Faham tak ni? Saya anak perempuan saya nombor 2 tuan-tuan, bangun tidur punya susah. Mak dia ambil spray air tu yang duk setrika baju tu, spray ayak biasa tu, spray. Dia duduk, boom, tidur balik. Sagi mak dia pergi spray lagi. Dia bangun, dia duduk, boom, dia tidur balik.
Saya pi tuan-tuan, saya bawa satu baldi, saya simbah dengan tilam-tilam basah. Bini aku naik angin pasal dia nak kena jemuk tilam tu. Bayang saya simbah satu baldi tuan-tuan. Saya punya geram hari tu. Sejak tu dia dengar je suara saya, mak dia kata, panggil ayah. Terus bangun pergi bilik ayah. Bagus tak? Bapak yang bagus tak? Kepala otak hampa bagus buat lagu anak lagu tu. Aku ni pasal panas baran. Tu bukan bagus. Bapak macam aku pergi simbah anak dengan basah tilam tu bongok tuan-tuan. Akulah bongok. Faham tak? Jangan duk buat anak lagu tu. Tapi hari tu dah geram sangat. Tapi psikologi dia dengar suara saya tuan-tuan, kalang kabut melompat terus dalam bilik ayak dah. Bayangkan. Jangan main-main tuan-tuan, jangan main-main. Jangan pandang ringan benda ni, tolong. Cuti sekolah baru ni kan. 2 minggu anak cucu menantu pekat balik rumah, betul? Kita tak nampak, kita ni rajin mai masjid kan. Tapi kita tak nampak menantu kita, cucu kita semayang, tak nampak langsung. 2 minggu kat rumah, 2 minggu tak nampak cucu kita baca Quran. Betul? Tapi mulut tak boleh kata apa, takut menantu kita kecil hati. Allahu Akbar ya Karim. Betul tak Imam kan? Muhasabah diri. Saya pun nak berhenti dah tuan-tuan ceramah. Pasal saya nak pergi mancing kat Lombong tu kejap lagi. Saya bagi tahu Zamri cari joran malam ni. Geram aku. Pasal apa dah jemput mai sini tak abang awal kata ada lombong dekat masjid. Cuba abang awal-awal aku bawa joran aku sendiri. Wah, pancing. Kaki pancing tuan-tuan. Kan? Wah. Tu belum lagi ilmu tepuk-tepuk ayam ikan mai lompat ke darat. Ada orang kata dekat saya, "Ustaz, mancing ni bagus Ustaz. Dia melatih kita di Sabak. Dia memancing ni tunggu 3 jam tuan-tuan tak ada ikan. Dia melatih kita jadi Sabak." Saya kata kat dia, kepala otak hang, saya kata. Hang nak tahu Sabak tak Sabak? Pi itikaf kat masjid, tengok berapa lama hang tahan. Duduk masjid tuan-tuan, saja-saja nak itikaf 15 minit lah menggelisah nak bangkit keluar. Betul tak? Jangan bohong. Nak tahu Sabak tak Sabak? Mai itikaf kat masjid. Esok cuti kan? Esok cuti. Lepas subuh balik rumah, dah sarapan apa semua, pukul 9 pagi saja mai itikaf sampai masuk Zuhur. Duduk wirid semayang baca Quran sampai Zuhur. Tengok boleh sabar tak sabar? Woi, faham tak? Adakah mancing boleh disabar? Pembohong. Deh. Dah lah, penat ceramah. Kan? Buat muka, tengok muka macam faham. Duk jegir tengok ustaz kan. Orang duk jegir tengok ustaz ni tuan-tuan, dia ada beberapa kategori. Hak pertama, dia tengok muka ustaz, dia duk hurai muka ustaz. Tak hurai muka ustaz. Dia duk tengok muka ustaz. Janggut cari makan dia kata. Telinga capang. Ada orang dia main majlis ilmu, dia bukan nak mengaji tuan-tuan, dia main majlis ni sebab apa? Aku nak tengok kata ustaz tu pandai sangat. Kan? Dia dah siap soalan nak test ustaz, pun ada jenis lagu tu. Kan? Dia dah tahu dah jawapan, saja nak test ustaz. Kita pula tuan-tuan, kita mengajak surau masjid lama dah. Hak tanya nak tahu, kita kenal. Hak tanya, tolong tanya untuk orang pun kita kenal. Hak tanya aku rajak pun kita kenal. Ada saya tuan-tuan, dia lepas tanya, "Ustaz, betul ke Allah tu berkuasa?" Betul ya? Kalau Allah tu maha berkuasa, boleh tak Allah buat satu kuasa yang mengatasi kuasa dia? Kalau boleh, habislah kuasa Allah. Kalau Allah boleh cipta satu kuasa yang mengatasi kuasa Allah, habislah kuasa Allah. Kalau tak boleh, Allah apa lagu tu? Lepas dia tanya tuan-tuan, dia tengok kawan sebelah, dia pusing kawan sebelah. Tengok, lebih jawab dia kata. Tu tanya kurang ajar. Kan? Saya bila tanya kurang ajar, saya jawab kurang ajar tuan-tuan. Saya kata apa? Saya kata Allah maha boleh. Tuan nak tahu jawapan dia? Saya kata nak. Allah tu maha bijaksana, dia bukan maha bodoh macam tuan.
Allah tu maha bijaksana, sebab dia bukan sekadar maha berkuasa, tapi dia maha bijaksana. Oleh sebab bijaksana Allah takkan buat satu kuasa macam kuasa dia. Yang fikir macam tu, yang maha bodoh macam Tuhan aja, saya kata. Senyap terus tuan-tuan. Kan? Ayat apa lagi aku nak jawab lain, tak erti dah. Kan? Allah, kesian kita ni. Jadi ayah-ayah ibu dirahmati Allah sekalian, penutup kita malam ni, fikir pertama bab hati tadi, jangan menilai dan menjatuhkan hukuman pada orang. Sentiasa muhasabah diri kita, nampak celah kita, jangan nampak celah orang. Satu. Yang kedua tadi, kesimpulan kita dalam melaksanakan agama ni, hati kita kena betul dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Terutama perkara yang berkaitan dengan keluarga kita sendiri. Ingat persoalan-persoalan yang saya tanya tadi. Balik tuan-tuan buat sesuatu boleh. Di mana-mana masjid saya ceramah, saya cabar jemaahnya. Cabar jemaah. Boleh tak? Balik rumah malam ni, panggil anak bini, esok pun, lusa, tiap-tiap malam panggil anak bini duduk depan, kita baca 2 ayat Al-Quran. Kalau kita tak lancar baca ayat tu, baca terjemahan dia saja. Tak payah hurai-hurai. Lepas baca, dah habis bersurai. Boleh tak? Okey, hari ni hampa mai duduk depan aku nak baca terjemahan surah Fatihah 7 ayat. Baca tu tuan, baca aja terjemahan tu, tak payah hurai. Habis tutup, suruh anak bini bersurat. Berani tak ni? Oi, berani tak? Berani ke tak? Sembang. Kami bukan takut bini ustaz. Bini yang menakutkan. Allah, tuan-tuan. Dia balik malam ni, menung. Depan tengok muka bini dia menung. Macam mana nak mula? Macam mana nak panggil bini aku kan? Dengan anak-anak kan? Yang? Bang? Tak. Saya dia menung lagi kan? Dia kata nak mula macam mana ni kan? Malu, tak pernah buat tazkirah kat rumah ni, malu. Setahun tuan-tuan, setahun mikir tak habis. Dia fikir nak mula tu setahun, tak buat. Sembang depan ustaz boleh belah kan? Sembang tuan-tuan. Saya cabar siapa yang ada anu, saya cabar tuan-tuan. Allah, tuan-tuan. Buat tiap-tiap malam panggil anak bini. Sebab apa? Anak bini hormat kita sebagai suami sahaja, berbeza dengan anak bini hormat kita sebagai suami dan guru pada mereka. Beza. Buat. Tok Imam boleh pimpin jemaah baca Quran. Hak di rumah kena buat tak? Bagus Tok Imam A. Jemaah Z. Depa tak berani. Allah, tuan-tuan, buat tuan-tuan. Berani tak ni? Kita nak buat kerja dakwah, diuji biasa. Bini uji kan? Isteri jadi ujian. Ada orang marah. Ustaz ingat tak ustaz main masjid kami, ustaz cabak suruh buat tazkirah. Saya buat. Semua ustaz je pasal ni. Pasal apa pula? Saya balik kerja naik motor sampai lama rumah, dengar anak-anak menjerit, "Mak, ustaz dah balik." Sakit hati tau. Lah, dia marah kat ustaz pasal apa? Anak-anak perli panggil ustaz kat dia. Dahlah saya balik kerja penat, saya duduk dekat ruang tamu. Bini pula mai, "Ustaz nak minum apa?" Sakit hati dia kata. Allah, tuan-tuan. Bila bini anak-anak perli panggil kita ustaz, sebab kita duk baca tadi buat tazkirah, kita jangan negatif, tapi kita positif. Oleh sebab hampa panggil aku ustaz, aku nak baca lagi, hampa mai duduk. Ni pergi marah ustaz pula dah. Faham tak ni? Ujian mesti ada. Balik malam ni gaya nak buat mai duduk. Ni abang nak baca. Pak hang buang terbiak dah, dia kata. Nak mampus dah orang tua ni. Sabar, itu ujian. Kan? Panggil bini, "Mang." Dulu tuan-tuan belum kahwin panggil sayang. Lepas akad nikah aja, hilang S, tinggal ayang. Dapat anak seorang, hilang A, tinggal yang.
yang dapat anak dua, hilang Y, tinggal ang, mak ang dengan pak ang. Kan? Mak ang, ya pak ang. Kan? Allah, kesian tuan-tuan kita ni. Buat tuan-tuan, buat. Panggil anak-anak. Tak boleh, saya ingat saya pesan, tak boleh baca ayat Quran tak lancar, baca terjemahan aja. Tak payah hurai-hurai. Faham tak ni? Balik menung malam ni. Kan? Bini sergah sekali je. Ni, nak pergi mana? Ada kuliah maghrib dekat masjid. Tadi kata nak pergi pasar malam. Okey, jom. Takut tuan-tuan. Misai melenting, dia kata dia lah Syarif Dul kampung ni. Takut bini rupanya. Kan? Allah. Ni tadi abang pergi ke masjid. Alhamdulillah lah ustaz cerita pasal keluarga ni. Jadi abang ingat nak perbetul lah keluarga kita balik. Pandai ajak orang. Dah abang melawak aja, bukan betul-betul. Alah, takut bini. Ada Abang Syarif lagu tu ke? Tak. Melawak. Allah tuan-tuan. Kata komando. Pakcik kerja mana? Oh, saya pencen komando. Takut bini tuan-tuan, pencen komando. Alah. Melawak, jangan marah, bergurau. Kalau ada komando sungguh kan dia apa? Cucuk dengan pisau malam ni kan. Jadi ayah ibu tuan sekalian, fikirkan. Buat sesuatu untuk keluarga kita. Azam, anak-anak aku akan menghafaz Al-Quran supaya Al-Quran boleh bentuk akhlak anak aku. Mukjizat Al-Quran yang mengalir dalam darah anak-anak aku akan bentuk hidup mereka, insya-Allah. Tuan-tuan jangan takut anak-anak tak ada kerja. Ingat, orang yang ada ijazah 500,000 juta tak ada kerja sekarang. Betul? Sudahnya tuan-tuan, apa berlaku hari ini? Saya ijazah tuan-tuan, Allah, 4 universiti aku mengaji. Jordan 1, Sudan, Jordan, Sudan, last kali dekat Aceh. Ijazah saya buat apa tuan-tuan? Simpan. Saya sekarang ni bisnes Ashabus Sufah Travel and Tours, buat umrah dan pelancongan seluruh dunia. Ijazah aku buat apa? Ashabus Sufah Travel ni syarikat umrah dan pelancongan yang saya bangunkan untuk saya cari dana madrasah saya, iaitu Kompleks Tafakuh Ashabus Sufah di Selama, Perak. Buat tuan-tuan, saya bangunkan perniagaan. Saya ada cawangan dekat Alustang, HQ di Taiping, ada cawangan di Alustang, saya ada cawangan di Tawau, Sabah, cawangan di Tampoi, Johor. Nak bangunkan, saya cari dana dengan syarikat saya. Malam ni di Kedah, esok di malam dekat Merbuk, Pusat Tarbiyah Unais, lusa forum di Penang, tulat berangkat ke China, misi dakwah di China sampai 29. Buat kerja tuan-tuan untuk agama. Jadi bulan 3 cuti sekolah, siapa nak pergi umrah, jom pergi aku. Faham tak? Jadi sekadar itu, mohon maaf atas keterlanjuran bahasa saya pada malam ni. Mudah-mudahan Allah beri manfaat di atas pertemuan kita. Sebelum berpisah, saya pesan satu perkara boleh? Kita dah biasa Masjid Surau 1 Malaysia, kalau ustaz-ustaz penceramah habis lewat, kita terus qomat, betul? Kadang-kadang tak azan kan? Sini azan. Bagus tuan-tuan. Tapi kebanyakan tak azan kan? Azan dalam. Bagus tuan-tuan, yang penting azan. Sebab apa? Tidak ada siapa bagi kuasa dan autoriti kepada kita untuk buang sunnah azan. Ingat tu. Ya. Selambat mana pun azan, walaupun azan dah dalam. Ya. Jangan buang sunnah azan. Kita tak ada kuasa nak buang sunnah azan. Kadang-kadang ustaz yang ceramah tu pula komat. Belit dengan wayar mikrofon tu baru dia tahu. Kan? Ya. Jadi mohon maaf sepanjang ceramah saya, kalau siapa berasa hati perkataan saya yang melukakan hati ayah-ayah dan ibu-ibu,
padan muka rasakanlah. Ya. Kalau tak rasa hati, esok jumpa aku tak ingat kan? Bagi berasa hati. Jumpa saya dekat luar tegak, "Assalamualaikum Ustaz, ingat tak masa Ustaz duk kata kami macam-macam hari tu?" Kan? Tegak tuan-tuan. Nampak Ustaz makan dekat restoran, tolong bayar, itu nama dia silaturahim. Alah, dah lah nak pergi mancing tu Imam. Ya? Jadi mohon maaf lagi sekali kalau ada ketelanjuran bahasa, ya, anggaplah yang baik itu jadikan tauladan untuk kita amalkan. Kalau ada perkataan yang tak baik itu jadikan sempadan. Doakan saya mudah-mudahan Allah beri kesihatan insya-Allah tuan-tuan. Jadi tak sempat nak cerita dekat tuan-tuan misi dakwah saya Sabtu Ahad yang lepas kepada 17 keluarga yang murtad sampai surau bertukar menjadi gereja. Tak sempat nak cerita. Lain kalilah insya-Allah, kalau depa tak serik panggil lagi kita sembang insya-Allah. Jadi sama-sama kita berdoa boleh? Aminkan doa saya boleh? Ya, berdoa sungguh-sungguh minta pada Allah. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat di atas pertemuan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, serta kasihani dan sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami kecil ya Allah. Dan ampunkan dosa sekalian guru-guru serta masyaikh kami ya Allah, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang telah mati dengan segala rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah hati keluarga kami ya Allah, bersihkanlah hati masyarakat kami ya Allah, bersihkanlah hati pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sebagaimana Engkau bersihkan hati kekasih-Mu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati kami ya Allah, lembutkanlah hati keluarga kami ya Allah, lembutkanlah hati masyarakat kami ya Allah, dan lembutkanlah hati pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sebagaimana Engkau lembutkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sejukkanlah hati kami ya Allah, sejukkanlah hati keluarga kami ya Allah, sejukkanlah hati masyarakat kami ya Allah, sejukkanlah hati pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sebagaimana Engkau sejukkan api kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kepala kami sujud kepadamu ya Allah, jadikanlah hati dan nafsu kami juga sujud kepadamu ya Allah. Jadikanlah hati dan nafsu kami juga sujud kepadamu ya Allah. Apabila kami bangun daripada sujud itu ya Allah, biarkanlah hati dan nafsu kami terus sujud kepadamu hingga ke akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah pasangan hidup kami pasangan hidup yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan hidup serta zuriat dan anak cucu yang berminat kepada solat ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon dengan limpah rahmat-Mu ya Allah. Sekiranya majlis ilmu ini dan malam ini menjadi yang terakhir bagi kami ya Allah. Pada malam ini kami maafkan segala kesalahan muslimin dan muslimat terhadap kami ya Allah. Dan bukakanlah pintu hati mereka untuk memaafkan segala kesalahan kami terhadap mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya majlis ilmu ini dan malam ini menjadi terakhir bagi kami ya Allah, matikanlah kami dengan kesudahan yang baik dengan kalimah la ilaha illallah. Jangan Kau matikan kami dengan kesudahan yang buruk ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika sekiranya Engkau panjangkan umur kami ya Allah, sehingga sempat kami bertemu dengan kedatangan Imam Al-Mahdi ya Allah, jadikanlah kami sebahagian daripada tenteranya ya Allah, walaupun hanya sebagai tentera yang terakhir ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rosaknya umat ini kerana pincangnya dakwah kami ya Allah,
kurangnya dakwah kami kepada mereka ya Allah. Kami yang lalai ya Allah, kami yang tersilap ya Allah. Bertebaran maksiat di atas muka bumi ini ya Allah, bertebaran maksiat di kampung kami ini ya Allah, di atas kelalaian dakwah kami ya Allah, di atas kekurangan dan kekhilafan kami ya Allah. Kami yang tidak menyampaikan kepada mereka ya Allah, kami tidak mendoakan mereka ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Maulana da'um fiha subhanakallahumma atina fiha salam wa akhiru da'wana rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.